Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita peluang untuk bersama-sama dalam pengajian secara online ini. Salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat perjuangan baginda lah maka hari ini kita mendapat nikmat iman dan Islam. Okey. Alhamdulillah, baik. Jadi Ustaz nak bagi tahu dulu, ini adalah video dari video untuk sesiapa yang terlepas kelas online pada pagi ini. Jadi Ustaz akan bagi video ini. Jadi video ini kita akan belajar mengenai bahagi sebab oleh kerana kelas online itu panjang, jadi Ustaz terpaksa pendekkan video ini. Jadi kita akan terus belajar iaitu mengenai bahagi. Hari ini kita akan belajar mengenai bahagi. Okey, kita sedia maklum bahagi ni dia berbeza dengan lain-lain. Dulu kita dah belajar mengenai tambah. Okey, tambah senang. Lepas tu kita belajar mengenai tolak. Tolak pun senang, semua dah boleh buat bentuk lazim. Tambah pun semua dah boleh buat bentuk lazim. Baik. Seterusnya kita akan belajar yang kita dah belajar pada minggu-minggu lepas dan semalam ulang kaji, iaitu mengenai darab. Darab ni dia ada sifir. Sifir itu sebenarnya sebahagian daripada darab untuk kita hafal. Baik, seterusnya kita akan belajar iaitu bahagi. Dia titik dan titik dua sini. Dan bahagi ni dia akan guna darab. Dia akan guna tolak. Tambah tak ada, dia tak guna tambah. Jadi biasanya, tapi yang paling penting dia akan guna banyak darab lah. Kalau kita hafal sifir, insya-Allah senang dia bahagi ni. Tapi kalau kita tak hafal sifir, insya-Allah susahlah nak bahagi ni. Baik. Jadi kita dah faham. Jadi ini simbol dia, bahagi ada titik dua, kena ingat. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok apa itu bahagi. Mula-mula kita tengok dulu tolak pula darab, iaitu contohnya 5 darab 2. Kita akan dapat 10. Ustaz tak payah kira lah. Dan kita sebut pula bahagi, iaitu contoh bahagi adalah terbalik kepada ni adalah 10 bahagi 5 akan dapat 2. Kita balik sikit. Ni akan terbalik ni, dapat yang ni. Itu bahagi, konsep yang pertama. Okey. Contoh dia, katakan Ustaz bagi soalan lagi, iaitu 15 bahagi titik 2, 3. Okey, bahagi ni dia sama je sebenarnya dengan darab, cuma dia terbalik kepada darab. Bahagi ni sebenarnya terbalik kepada darab. Itu je, ingat macam tu je. Macam mana kita nak buat? Okey, Ustaz hanya banyak sebenarnya cara untuk menyelesaikan bahagi ni. Memang banyak, sangat banyak. Tapi untuk peringkat darjah 2, Ustaz akan buat cara Ustaz sendirilah. Itu cara yang paling senang sekali untuk murid-murid darjah 2 fahami apa itu bahagi. Bahagi ni, bila masuk bahagi ni, kalau kita tengok, kita faham dahulu. Bahagi ni contoh kalau kat rumah kita, mak kita beli 10 biji gula-gula. 10 biji gula-gula Cloud9 ke, atau itu coklat, katalah gula-gula lollipop, dia beli 10 biji, 10 batang. Jadi bila mak kita beli 10 batang lollipop, kita ada 2 orang adik-beradik. Katakan kita ada 2 orang adik-beradik, mestilah kita kena bagi sama adil. Mana boleh kita dapat 10, adik kita tak dapat langsung, tak boleh lah. Sebab mak beli kita beli 10, jadi kita akan dapat 5. Seorang dapat 5, seorang lagi dapat 5, baru adil. Sama juga dengan konsep bahagi kat sini. Bahagi dalam matematik mesti adil, tak boleh siapa-siapa terlebih. Maknanya contoh kat sini adalah 15 kan. 15 ni contoh, kita anggap saja 15 ni macam gula-gula. 15 biji gula-gula, dia nak bahagi kepada 3 orang. 3 ni nak bagi kepada 3 orang. Mak kita beli 15 biji gula-gula, nak bahagi kepada 3 orang. Bila nak bagi pada 3 orang, mestilah adil, betul tak? Tak boleh seorang ni dapat 10, seorang ni dapat 15, yang lain tak dapat. Tak boleh. Dia kena adil, mesti dapat sama banyak. Mesti dapat sama banyak. Jadi macam mana kita nak buat sama banyak tu? Jadi cara Ustaz paling senang, bahagi ni dia adalah untuk sama banyak, mesti dapat adil sama banyak. Jadi kita nak sama banyak dia, mesti cara Ustaz adalah kita kena buat kotak macam
Macam kita belajar darab dahulu. Okey, katakan kita tengok Okey, cuma beza dia kotak tu mesti buat apa yang dibahagikan. Contoh dia nombor 3. Bahagi 3. Maksudnya kena 3 kotak. Tak boleh buat 15 kotak. Salah. Kalau siapa buat 15 kotak dia salah. Hanya mesti yang belakang ni. Yang kedua ni mesti yang bahagi ni, selepas bahagi itu mesti kita kena buat kotak. Contoh dia bagi 3, jadi kita buat 3 lah kotak. 1 2 besar sangat pula 2 3. Ni 3. Dan dia tak ada tambah. Tak boleh tambah Salah apa buat tambah tu, memang salah lah. Jadi macam mana kita nak buat? 15 bahagi 3. Jadi kita dah buat 3 kotak. Setiap kotak mesti diisi dengan 15. Tapi bukan tulis 15 macam ni. Tu salah. Bukan macam tu. Setiap kotak mesti adil diisi dengan 15. Contoh dia. Okey. Kita dah ada 3. Kita dah 3 kotak. Baik. Kita nak buat macam mana? Kita bahagi 15 ini sama adil. Bila nak bagi sama adil, macam mana kita buat? Kita bagi satu-satu dahulu. Contoh dia, kita buat lidi je lah. Okey. 1 2. Kira macam tu. 3 4 5 6. Patah balik. 7 8 9. Patah balik. Kenapa? Sebab nak bagi adil. 9 dah kan? 10 11 12. Patah balik 13 14 15. Ataupun kalau nak buat cara lidi yang lebih baik, 15 tu buat macam ni. Okey, 13 14 15. Maksudnya kenapa ada slash tu? Slash tu menunjukkan 5, dah cukup 5. 1 2 3 4 5 slash. Maksudnya 5. Jadi setiap kotak ada berapa? Ada 5. Betul tak? Adil tak? Adil lah. Maknanya seorang tu dapat 5. Jadi jawapan dia 5. Kenapa dapat jawapan dia 5? Sebab setiap kotak itu 5. Bahagi kan? Bahagi ni berapa? 15 biji gula-gula kita bahagikan kepada 3 orang. Seorang tu dapat berapa? Seorang tu dapat 5 biji seorang. Baru adil, betul tak? Ni dapat 5. Yang ini pun dapat 5. Dan yang ini pun dapat 5. Oh, senangnya. Betul tak? 5 seorang dapat. Itu contoh dia. Rasa mungkin ada yang masih lagi pening. Tak apa, kita tengok seterusnya. Latihan yang seterusnya. Contoh yang seterusnya. Katakan Ustaz bagi senang-senang je, tak payah risau. Katakan kita buat 12 bahagi 2. Sifir 2 lah, senang. Nak bagi faham dulu baru boleh buat. Okey, berapa kotak kita nak buat? Sebab dia ada bahagi 2, jadi kena ada 2 kotak. Bahagi 2, jadi kena 2 kotak lah. 1 kotak kena buat besar-besar, yang kecil nanti kita nak kira tu silap. Ada 2 kotak. Baik. Dan mesti kotak ini diisi dengan 12 sama adil. Maknanya seorang tu dapat sama adil. Kita tengok. Jom kita kira. Macam mana kita nak buat sama adil? Kita kira satu-satu. 1 1 1. Macam tu. Contohnya macam Ustaz buat lidi ni lah. Okey, macam Ustaz buat lidi ni 1 2. Kotak sebelah pula. Kotak asal balik 3 4. Macam tu. Gile-gile 5 6. Buat besar-besar 7 8. Dah 8 dah. Ni berapa ni? 8 9 10 11 12. Jadi berapa ada? Ada 6. Yang ni ada berapa? Ada 6. Sebab slash ni 5 Sebab tu Ustaz cakap kena ingat. Dah ada 4, nak buat yang kelima slash. Yang kelima slash. Senang. Sebab apa macam tu? Senang. Nanti kita tengok slash tahu. Satu slash tu 5. Dah tak payah kira lah. 5 6. Ada 1 6. Macam tu je. Senang, betul tak? Daripada kita kira alamak kira balik pula 1 2 3 4. Pening. Tak payah. Cukup 5. Okey, ini contoh kita buat 4. Yang kelima tu kan, kita nak buat yang kelima, kita slash je. Itu cara dia.
Mula-mula memang akan slow lah sikit buat benda ni, sebab kita tak biasa. Tapi kalau banyak buat latihan ustaz bagi dan sebagainya, akan senang. Jadi macam mana nak buat? Itulah jawapan dia. Jawapan dia berapa? Setiap bakul ataupun setiap kotak ada 6. Jadi jawapan dia betul ke? Betul lah, jawapan dia adalah 6. Adil tak? So satu kotak dapat 6, satu kotak dapat 6, adil lah. Lainlah kalau satu kotak dapat 6, yang ni dapat 7 contohnya. Salah, maknanya kita salah kira. Ataupun yang ni dapat 8. Tu salah kira tu. Maknanya kita salah kira. Kena kira balik. Tak boleh, dia mesti sama. Mesti sama. Untuk peringkat kamu mesti sama. Okey. Baik. Jadi rasanya setakat itu sahajalah kelas kita pada hari ini. InsyaAllah, kalau tak faham lagi tak apa, boleh ulang balik video ini, boleh tengok balik satu persatu cara ustaz buat dan cuba buat. Okey, ustaz akan bagi latihan buku aktiviti nanti. Buku aktiviti tu ada kumpulan-kumpulan dia, tak apa. Itu senang sahaja, tak apa. Jadi kita setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.